Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan pengajian kita, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah, memperbesarkan ayat-ayat Allah dalam suatu majelis tadabbur Al-Quran, tafsir Al-Quran, yaitu sambungan surah Al-Baqarah. Tuan-tuan yang dimuliakan, sebelum ini kita dah belajar surah Baqarah daripada ayat 1 hingga ayat 20, dan 20 ayat. 20 ayat ini kalau mengikut ahli-ahli tafsir muktabar merupakan mukaddimah kepada surah Al-Baqarah. Dia hanya pengenalan saja. Ayat 1 hingga ayat 20 merupakan pengenalan kepada surah Al-Baqarah. Ayat 21 baru dia pergi kepada dakwa surah. Jadi sebelum saya pergi pada dakwa surah, saya nak imbas kembali apa sebenarnya yang kita dah belajar daripada ayat 1 sehingga ayat 20 surah Al-Baqarah. Kesimpulan yang kita boleh buat daripada 20 ayat pertama surah Al-Baqarah ialah Allah telah membahagikan hamba-Nya kepada dua kumpulan. Yang pertama kumpulan beriman, yang kedua kumpulan tidak beriman, ataupun kumpulan beriman dan kumpulan kafir. Kita belajar dahulu dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah tunjuk kita jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan mana yang lurus? Jalan yang seperti mana kamu telah bagi kepada golongan yang diberi nikmat. Ini golongan beriman sebenarnya, golongan yang beriman. Golongan yang Allah beri nikmat. Yang kita belajar daripada ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim zal kita berlalu fi muttaqin itu merupakan ayat-ayat orang beriman semua. 5 ayat pertama merupakan yang kita mohon Allah supaya kita masuk golongan mereka yang diberi nikmat. Lepas tu golongan yang kedua apa benda? Golongan kedua golongan yang tidak beriman. Golongan yang tidak beriman dipecahkan pula pada 4 kumpulan. Atas dunia ni pusing kemana-mana banyak macam mana sekalipun, golongan Buddha, golongan Hindu, golongan Borelui, berbagai golongan di dunia ni, tapi dalam Quran Allah nyatakan hanya 4 golongan saja. Sebanyak mana golongan itu pun tak menjadi hal. Cuma dia mesti termasuk dalam 4 golongan yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Apa dia? Dalam Al-Fatihah juga. Ghairil maghdubi alaihim. Mana kita memohon Allah jauhi kita daripada golongan yang 4 golongan yang pertama. 4 golongan tadi dipecah pada 2 golongan kumpulan A, 2 golongan kumpulan B. 2 kumpulan A ialah ghairil maghdub, iaitu golongan yang kafir. Golongan yang Allah kata celaka kerana kedegilan dia, kesombongan dia. Ini ghairil maghdub, golongan yang celaka kerana sifat kedegilan dia, iaitu golongan musyrikin dan golongan Yahudi. Allah letakkan dia ni dalam ayat berapa? 6 dan 7. Ghairil maghdub tu golongan yang celaka kerana degil ni, Allah masukkan golongan yang kita baca dulu, golongan ayat 6 dan ayat 7. 2 ayat saja. 2 golongan, golongan musyrikin dan golongan Yahudi. Ini saya bahas kembali apa yang kita belajar setakat ni. Dan golongan yang kedua ialah ayat 8 hingga ayat 16. Ini golongan Allah kata celaka kerana
kejahilan, celaka kerana tak nak belajar, celaka kerana kebodohan. Ini ialah golongan dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin, golongan sesat. Sesat kerana tak nak belajar, ataupun sesat kerana belajar mengikut kaedah dia sendiri. Dia rasa dia alim tak, tapi menyalahi syariat Allah, menyalahi sunnah Rasulullah. Dua golongan. Ini ayat 8 hingga ayat 16. Siapa golongan dia? Golongan dia ini golongan Allah nyatakan dalam surah, dalam Al-Maidah ada ayat 81 82 surah Al-Maidah, iaitu golongan apa dia? Munafikin dan golongan Nasara. Dan ahli tafsir mengatakan golongan munafikin ini adalah hampir menyamai dengan golongan muslim yang lemah imannya. Mana kita semua ni adalah dekat sangat dengan golongan munafikin. Mana bila kita belajar empat golongan ni, empat golongan bila kita belajar semua, dalam penelitian detail nanti, bila kita belajar semua sekali, tujuan apa? Supaya kita belajar ciri-ciri yang Allah kata celaka tadi. Takut-takut kita termasuk dalam empat golongan ni. Itu saja. Bila kita belajar, kita bertaubat, kita mohon Allah jangan masuk dalam empat golongan ni. Dan kita minta termasuk dalam golongan pertama tadi, golongan ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah. Jadi kesimpulan habis hingga ayat 8 hingga 16. Dan ayat 17 18 yang kita belajar minggu lepas, Allah simpulkan golongan pertama tadi balik, iaitu golongan guru A tadi. Golongan yang Allah kata celaka ataupun kafir kerana kedegilan dan kesombongan dia, iaitu golongan musyrikin dan golongan Yahudi. Ayat 17 dan 18. Dan ayat 19 dan 20 Allah simpulkan balik perumpamaan kepada golongan yang kedua tadi, tim B tadi, iaitu golongan munafikin dan golongan Nasara. Habis kesimpulan sampai 20 ayat pertama surah Al-Baqarah merupakan mukaddimah kita untuk belajar apa ciri-ciri yang kita minta berlindung daripada Allah, dan ciri-ciri yang kita mohon kepada Allah supaya kita dikelompokkan dalam golongan tadi, iaitu untuk mendapat syurga firdaus Allah. Itu sebenarnya. Itu dalam Fatihah kita baca, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita masuk ke kelompok tadi, dan siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Empat golongan semua sekali. Mudah-mudahan kita Allah kelompokkan dalam golongan takwa ataupun golongan beriman tadi, dan dijauhi kita daripada empat golongan yang Allah kata kafir kerana sombong dan kafir kerana jahil tadi. Dua golongan tadi, empat golongan kita ada. Jadi baru kita belajar ini yang kita baca, kita sama-sama baca lah. Kita sama-sama baca. Mudah-mudahan dengan kita baca Al-Quran, kita baca ayat Allah ini, Allah akan buka kita supaya memberi rahmat pada kita, memberi nur pada kita, supaya kita dijauhi daripada empat golongan tadi dan didekatkan kita dengan satu golongan seperti mana yang Allah sebut dalam ayat 1 hingga ayat 5 surah Al-Baqarah. Ayat 21, muka Quran muka 4. Ayat 21 surah Al-Baqarah muka 4, sambungan kepada yang minggu lepas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Subhanallahul Azim. Itu ayat 21 dan 22. Jadi ayat 21, kalau kita tengok ayat 21, kita baca ikut ayat lah. Saya nak huraikan mengikut ayat. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas, wahai keseluruh manusia. Atau wahai semua hamba-hambaku. Yang 4 golongan tadi ke, yang beriman tadi ke, wahai hamba-hambaku. Allah kata, wahai manusia, u'budu rabbakum. U'budu, sembahlah kamu dengan Tuhanmu. Ini dipanggil dakwah surah. Ini dipanggil dakwah surah. Apa dia dakwah? Apa dia dakwah? Nota yang saya bagi tuan-tuan tu, secerita sikit bab dakwah. Dalam Al-Quran, dalam setiap surah dia ada dakwah. Dakwah ni perkara pokok dalam setiap surah. Dalam Al-Quran kadang-kadang ada satu dakwah, kadang-kadang ada 2 dakwah, kadang-kadang ada 3 dakwah, bergantung kepada ayat-ayat yang telah disimpulkan oleh ahli tafsir muktabar. Dakwah ni tujuan pokok, atau kalau orang belajar modal sekarang ni dipanggil tajuk yang dibahaskan. Kalau kita buat tesis, buat projek mana-mana ke, dipanggil tajuk yang utama yang nak dibahaskan. Jadi dakwah ni perkara pokok yang Allah nak jelaskan dalam setiap surah. Kalau kita balik semula kepada persekitaran harian kita, dakwah surah ni semacam biji, benih. Maknanya bila benih keluar pokok, daripada pokok keluar batang dia, keluar daun dia, keluar dahan dia, keluar ranting dia. Maknanya batang, daun, pokok, ranting tu mempunyai kaitan dengan biji benih tadi. Jadi yang nak ceritanya biji benih tadi, tapi yang lain tu merupakan ada kaitan dengan perkara pokok, dipanggil dakwah tadi. Itu dipanggil dakwah. Perkara pokok yang Allah nak ceritakan dalam setiap surah. Jadi dalam surah Al-Baqarah ada 4 dakwah dia. 4 perkara pokok yang Allah nak jelaskan. Dan daripada 286 ayat Al-Baqarah adalah menceritakan ataupun nak support 4 dakwah tadi. Dia nak support 4 perkara dakwah yang Allah nak ceritakan dalam surah Al-Baqarah. Dakwah yang pertama ayat 21 tadi. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. U'budu rabbakum. Itu yang pertama. Dakwah yang kedua dalam ayat 163. Ayat 163 surah Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahum wahid. Wa ilahukum, wa dan Tuhanmu adalah Tuhan yang wahid, esa. Dua dakwah. Dakwah yang ketiga kita selalu baca ayat 255, iaitu surah ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang kita sembah, iaitu Allah yang Hayyum, yang berjaga-jaga dan selalu mengurus takbir kita. Dan dakwah yang keempat dalam yang ayat 284, iaitu lillahi ma fis samawati wal ard. Maknanya Allah nak ceritakan, Allah yang kita sembah ni, dia mengetahui segala isi hati kita. Mana sebab situ menafikan penyaksian kita. Mana kita tak boleh kelentong, tak boleh tipu, pasal Allah tahu isi hati kita. Tapi bila kita pergi semua kepada pak-pak dakwah ni, sampai kita akan hurai nantilah. Cuma buat malam ni kita baca dakwah yang pertama saja, iaitu u'budu rabbakum. Beribadatlah kamu kepada Allah. Wahai hamba-hambaku yang 4 golongan tadi dan 1 golongan tadi. Tak, aku nak suruh kamunya beribadat hanya kepadaku saja. Jangan kamu beribadat pada orang lain. Ini Allah nak suruh kita ikut. Ini dipanggil perkara asas yang Allah nak suruh kita ikut, ialah u'budu rabbakum, sembah dia. Kita kadang-kadang kita tak faham perkataan sembah. Ibadat, u'budu kita faham. Kita anggap sembah-sembah ni bila kita semayang, kita sembah Tuhan. Itu saja.
Faktor-faktor lain kita tak ingat lah. Kita anggap bukan ibadat dengan Allah. Perkara ibadat ni, kalau ikut tafsir Ibnu Abbas, u'budu, maksud Ibnu Abbas, dia kata apa? Dia kata apa dia? Wahidun rabbukum fil ibadah. Maknanya mengesahkan Tuhanmu itu adalah dalam termasuk ibadah. Apa dia? Kalau kita tengok hari ni, kita berzikir. Kita berzikir untuk siapa? Untuk Allah. Dah, berzikir. Kita berdoa untuk siapa? Untuk Allah. Tapi kadang-kadang kita leka. Kita leka kadang-kadang tu kita berzikir langsung tak ada niat untuk Allah. Dah, kita buat ikut selera kita. Kita berdoa pun kadang-kadang bukan untuk Allah, so orang tolong berdoa untuk kita. Berbagai-bagai keadaan tempat. Itu berdoa, berzikir, minta tolong semua untuk Allah. Yang kedua apa dia yang kedua? Yang kedua, amali kita. Kita beramal, kita sembahyang. Kita sembahyang. Sembahyang untuk Allah, ini yang kita faham ibadat dah. Yang ketiga benda kan? Ibadat dari segi menahan diri berlapar ni, puasa. Ibadat untuk Allah juga. Lepas tu apa lagi? Dalam Quran kita situ, dalam Quran nanti ibadat mengatakan yang haram, Allah kata haram, kita kata haram. Allah kata halal, kita mengatakan halal. Itu pun termasuk dalam ibadat. Kenapa? Bila kita engkar salah satu, Allah kata haram, kita kata halal. Dah, Allah kata kamu jangan makan ni, kita kata tak apa makan ni, sikit-sikit ya. Nampak tak? Kita engkar dan kita dah terkeluar daripada syirik, keluar daripada arahan Allah. Kita kafir kepada Allah. Kenapa? Kita engkar ayat Allah. Dan lain-lain ibadat macam ibadat kita meninggalkan macam haji sebagainya. Itu merupakan ibadat. Semua tadi merupakan ibadat. Dah, mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah. Okey, kita kembali balik semula. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Sembahlah Tuhanmu. U'budu rabbakum. Allah suruh sembah. Ini merupakan perkara tauhid. Perkara akidah. Jadi perkara tauhid lawan apa? Tauhid lawan dia syirik. Nah, tauhid mengesahkan Allah. Maknanya segala ibadah-ibadah tadi merupakan tauhid. Tauhid. Jadi bila kita lawan itu, lawan kita syirik. Dalam Al-Quran dia tak dua-dua. Ada tauhid, lawan tauhid adalah syirik. Kita ikut ayat Quran, kita tahu ikut tauhid, ikut akidah kita betul. Lawan dia kita telah syirik. Itu maksud dia. Su'budu rabbakum. Kenapa kita belajar 4 golongan tadi? Kenapa kita belajar beriman tadi? Allah kata tujuan dia untuk u'budu rabbakum. Ibadat kepada Tuhan saja. Seperti mana golongan pertama tadi. Bila kita beribadat pertama tadi, kita pun dengan nama Allah, Allah bagi nikmat pada kita, iaitu syurga Allah yang kekal selama-lamanya. Bila kita masuk 4 golongan tadi, yang kafir tadi, dalam neraka selama-lamanya. Jadi apa bukti kita nak beribadat kepada Allah ni? Nah, kenapa perlu kita beribadat kepada Allah? Ini persoalannya. Kenapa hebatnya Allah? Nah, kita tanya orang, kenapa kita tak boleh ambil seru orang lain? Tadi kita kata ibadat kita, zikir kita, minta tolong kita mesti hanya kepada Allah saja. Bila kita lari sikit, kita telah syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masa yang sama kita minta doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, bagi rezeki aku, murah rezeki aku, bagi rahmat pada aku, redha segala kita minta kepada Allah. Dalam masa yang sama kita pergi di tempat-tempat khurafat lain. Kita pergi di kubur-kubur orang-orang alim. Pergi di kubur Habib Nur Singapura. Pergi di kubur-kubur Pulau Besar di Melaka. Pergi di kubur Tok Perenjang di Kelantan. Pergi di kubur Pulau Dayang Bunting di Langkawi. Semua Malaysia. Ini Malaysia tak kira luar negara. Di luar negara kita pergi kubur Al-Kahfi, kubur wali-wali semua. Pergi kita memuja dia. Wahai Syekh, tolonglah aku Syekh. Anak aku sakit kat rumah. Bagaimana dengan anak aku? Aku tak ada rezeki. Nampak sekali. Dalam masa yang sama kita minta tolong Allah. Dalam masa yang sama kita pergi pada tempat-tempat khurafat. Ini Allah kata tak ada. Tak ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran. Minum air dahaga. Bismillah. Boleh minum. Sambil dahaga. Kadang-kadang bukan dahaga minum air untuk menantilah mengantuk, boleh minum air juga. Kadang-kadang mengantuk mereka dan minum air. Kita buat santai sikit. Dalam Al-Quran, tuan-tuan, dalam Al-Quran ada satu surah khusus untuk bincangkan pada
Budu ibadat, iaitu surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar. Nah, surah Az-Zumar ni satu surah dalam Az-Zumar tu, surah 39, dia hanya menceritakan bagaimana tauhid fil ibadat. Bagaimana tauhid dalam ibadat. Saya dah baca dekat surah kita tu. Saya baca satu surah habis surah Az-Zumar untuk bagaimana cara kita hanya untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Bagaimana cara kita tidak syirik dalam beribadah. Ayat Az-Zumar berbunyi macam mana? Tanzilul kitab minallahil azizul hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Itu dakwah dia. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Fa'budillah, beribadatlah kamu kepada Allah dengan cara mukhlis. Beribadat secara mukhlis, secara murni. Kita langsung tak boleh dibenarkan beribadat boleh. Kita kena faham, beribadat bukan sembah saja, menaruh harapan, minta tolong, pengharapan, yakin, semua tu. Maknanya beribadat ni meletakkan keyakinan kita sikit-sikit pun tak boleh selain pada Allah. Itu maksud ibadat ni. Maknanya Allah suruh mukhlis, secara murni hanya kepada Allah saja. Itu sebab selagi banyak kita baca Quran, selagi kita tengok dalil-dalil Al-Quran, selagi kuat kita punya keyakinan kepada Allah dalam kita. Itu maksudnya fa'budillah mukhlishan lahuddin. Saya nak urus sikit ayat Az-Zumar dah. Fa'budillah mukhlishan lahuddin, maknanya beribadatlah kamu dengan secara mukhlis hanya kepada Allah saja. Ala lillahi dinul khalis, dengan milik Allah saja yang benar ni. Jadi apa dia? Bagaimana mereka yang tak beriman Allah? Dah. Allah kata, wallazina takhadhu min dunin awliya. Mereka yang mengambil penolong, mereka yang mengambil pembantu awliya tadi. Mereka yang mengambil pembantu tadi. Kenapa? Dah. Wallazina takhudhu min du awliya. Wallazina takhudhu min dunihi awliya ama na'bud. Ma na'budu. Mereka mengatakan, aku bukan sembah dia. Aku pergi ke kubur-kubur Nabi, aku pergi ke kubur-kubur wali, aku pergi ke kubur-kubur ulama, aku pergi jumpa orang-orang syekh-syekh alim tadi. Bukan sembah dia. Nampak tak sekali? Dia menafikan. Siapa menafik? Pasal apa? Allah tahu. Mereka tak ada menafikan. Aku pergi jumpa dia, aku bukan sembah dia. Dah. Mana buruh. Aku tak sembah dia. Illa liyuqarribu ila Allahi zulfa. Illa, melainkan aku nak sembah kamu ya Allah, tapi aku nak rapatkan hubungan dengan serapat-rapatnya. Nampak tak sekali? Kita nak sembah Allah, tapi menggunakan orang lain. Illa liyam. Dah. Mana illa liyuqarribu ila Allahi zulfa. Nampak tak? Kita sama tak kita sekarang? Kita berbuat baik dengan orang lain, tujuannya nak suruh Allah suka. Dah, kononnya Allah tolong kita kerana orang lain. Ini dipanggil syufa'ah qahriyah. Kononnya Allah tolong kita kerana Allah takut dengan wali tadi. Allah kesian dengan wali tadi. Allah takut dengan Nabi tadi. Allah kesian dengan Nabi tadi. Ini konsep tauhid yang kita perlu faham. Bagi Allah, dia tak takut orang lain. Wali ke, Nabi ke, malaikat ke, tak takut. Sikit pun kita tak boleh setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah Allah. Allah tak mahu kita sikit pun mempunyai sama kuasa dengan orang-orang lain. Bila kita buat dengan orang lain, kita syirikkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Ini maksud tauhid kita mesti 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minus lagi. Kenapa cepat dahaga ni? Dia manis. Sama tadi. Saya suruh faham pasal ini ayat paling penting. Pasal apa? Pasal dalam Al-Quran 23 Quran konsep tauhid. Bila kita betul tauhid, insya-Allah tak ada masalah apa. Bila kita betul-betul tauhid kita, tak syirik pada Allah. Kalau kita jahat macam mana pun, dengar-dengar neraka sekejap, insya-Allah besar zarah kita, Allah akan masuk syurga balik.
Dan kita ada peluang untuk mendapat syufa'ah bil izni, syufa'ah yang diizinkan oleh Nabi akan minta kita bila kita tak syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Su'budu rabbakum. Kenapa perlu sembah Allah ni? Kenapa tak? Allah kata dakwah itu dakwah dia, dakwah tadi Allah pun bukan sebenarnya Allah mesti keluarkan dalil. Allah nak berhujah. Setiap yang Allah suruh dalam dakwah dia mesti datang sekali dengan dalil. Tadi kita belajar apa dia dakwah perkara pokok dah. Yang kedua kita perlu belajar istilah mana dengan ada tu istilah dalil. Selepas dakwah diikuti dengan dalil. Apa tu kan dalil? Dalil ini tujuan dia yang Allah nukilkan untuk mensabitkan dakwah tadi. Contoh, orang dituduh mencuri ayam. Apa dalil dia? Dalil dia, okeylah, kita tengok dia berjalan bawa ayam dah. Dia jumpa dengan ipi, dia jumpa dengan si, itu dalil dia. Tapi dalam Al-Quran pun ada dalil juga, ada dalil juga. Dalil yang Allah nukilkan dalam Al-Quran ada 3 jenis dalil. Dan Allah ulang. Setiap dakwah dia diikuti oleh dalil dan Allah akan ulang dalil-dalil dia dalam Al-Quran. Kita tengok, aku jadikan bumi, aku jadikan langit, aku jadi manusia, aku jadikan itu, aku jadi ini. Itu dipanggil dalil akli, dalil akal kita. Untuk akal kita berfikir. Dah, tidaklah kamu berjalan di bumiku, kamu tengok kesan-kesan tu. Itu dalil akli. Aku jadikan manusia, dalil akli. Dalil akli itu dipecah pula pada berbagai 3 jenis lagi. Kita ayat bincang untuk level kita permulaan ni, kita faham dalil akli merupakan dalil akal kita yang Allah jadikan kita ni. Allah jadikan manusia, Allah jadikan bumi, Allah jadikan langit, Allah jadikan awan. Itu merupakan dalil akli untuk kita berfikir.